hukuman mati hanya boleh dijalankan oleh penguasa sekiranya tidak dipersetujui oleh Governor General. Maksudnya pada masa dulu Governor General ada, penguasa ada, itu atas pada magistrat. Tapi kalau Governor General tak bersetuju, maka ia boleh juga dijalankan oleh penguasa. Makna penguasa ni macam kita kata hakim lah. Hakim, ketua ketua ataupun ketua hakim syar'i ataupun ketua hakim ataupun hakim mahkamah persekutuan. Maknanya di level paling tinggi. Governor tak ada lah kan. Jadi penguasa ni seolah ketua kepada hakim tadi. Ketua lah. Kalau mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi. Tu dia punya level penguasa tu lah. Okey, seterusnya Inggeris mengisytiharkan piagam keadilan pertama pada 1807. Iaitu Inggeris mendakwa mereka adalah penduduk pertama yang menduduki Pulau Pinang ataupun settlement not seat. Maknanya dia kata settlement tu not seat tu maksudnya tanah yang tidak ada berpenghuni, tak ada orang. Hanya ada nelayan, hanya ada yang ada ni penduduk kampung dan nelayan paling tinggi. Gitu kan, di sekitar laut. Kan Pulau Pinang kan pulau kan. Jadi tak ada pentadbiran, bangunan-bangunan pejabat tak ada. Jadi sebab itulah dia kata uh, settle, not seat, not seated. Oleh itu mereka mendakwa undang-undang sepatutnya berjalan ialah undang-undang Inggeris. Dia kata kalau nak kira tidak ada satu undang-undang bertulis yang jelas. Undang-undang Islam walaupun ada tapi tidak jelas. Undang-undang Islam walaupun ada tapi tidak ada pelaksanaan tak tak orang panggil macam tak tidak ada pelaksanaan secara bertulis berkala. Tidak ada formalitinya. Tapi dia sebab itulah dia kata undang-undang sepatutnya undang-undang Inggeris. Sebab itulah apabila dia masuk ke Pulau Pinang maka diletakkan istilah settlement, street settlement, negeri Inggeris lah. Piagam ini adalah bermulaan pengenalan undang-undang Inggeris dan bermula dengan piagam ini tertubuhlah Mahkamah Keadilan Pulau Prince of Wales. Pulau Pinang lah. Pulau Pinang pada masa itu Prince of Wales lah. Jadi tertubuhlah Mahkamah Keadilan. Mahkamah Keadilan tak ada sekarang ni. Mahkamah Keadilan itu nama kita beri. Ataupun Palace of Justice itu kita beri kepada Putrajaya. Mahkamah Keadilan Putrajaya tu. Tapi nama istilah Mahkamah Keadilan seperti dulu tak ada dah sekarang ni. Yang adanya Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Federal, Mahkamah Magistrat itu kan. Tapi Mahkamah Keadilan dah tak ada. Cuma istilah yang kita beri kepada Mahkamah Keadilan ataupun Istana Kehakiman tu, Istana Keadilan kita panggil, sorry. Mahkamah Keadilan ni Istana Kehakiman, Istana Keadilan yang ada sekarang di Putrajaya. Itu kita beri nama, bukan nama mahkamah tu. Okay. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang sama seperti Mahkamah Tinggi di England. Mahkamah Keadilan ataupun Pulau Pinang, Prince of Wales pada satu masa dahulu. Okay. Dikatakan adalah mahkamah seperti Mahkamah Tinggi di Pulau Pinang. Di England, tinggi lah. Di England, mahkamah tinggi dia adalah mahkamah yang inilah yang mempunyai kuasa undang-undang yang tinggi. Jadi Mahkamah Keadilan di Malaysia pada masa itu di Pulau Pinang pun sama dengan England. Mempunyai bidang kuasa menyelesaikan semua kes sama ada sivil, jenayah dan berkaitan dengan agama. Jadi kalau Mahkamah Tinggi di England, agama pun di situ, sivil pun situ, jenayah pun situ. Jadi kalau sekarang agama Islam bawah mahkamah masing-masing mahkamah negeri. Agama selain pada Islam di bawah mahkamah sivil ataupun mahkamah tinggi. Jadi bermaksud sekarang bezalah. Tapi kalau dulu semua di bawah mahkamah tinggi yang ditiru daripada England lah. Okey. Piagam keadilan kedua pada 1826 pula ditubuhkan di Melaka dan dibawa ke Melaka. Piagam keadilan ni samalah seperti mana yang dibuat ke Pulau Pinang ni, tapi ditubuhkan untuk Melaka pada 1826 dia panggil piagam keadilan kedua. Dan piagam keadilan ketiga pada 1855 pula juga di-upgrade di Pulau Pinang. Ya. Di-upgrade di Pulau Pinang ataupun dibawa ke Pulau Pinang tapi di-upgrade dipanggil piagam pelanggan ketiga, keadilan ketiga pada tahun 1855. Okey, boleh Okey, walaupun ada
tiga piagam keadilan. Namun tiada peruntukan penubuhan sebuah mahkamah syariah atau badan pentadbiran Islam. Tak ada. Tetap tidak ada. Kan? Walaupun kita kata nampak macam bagus, tak? Uh, nampak macam apa? Nampak macam baguslah dia buat mahkamah, dia buat mahkamah keadilan, tapi mahkamah syariah tetap tidak ada. Badan pentadbiran Islam tetap tidak ada. Dia nak pakai yang dia juga dalam ketiga-tiga konsep piagam keadilan tadi. Di mana nak letak kan undang-undang Islam situ? Sebab apa? Sebab Inggeris kan. Mesti dia nak pakai yang dia punya. Kecuali dia tak sekat lah benda-benda yang permulaan dia tak sekat lah undang-undang adat apa semua tu. Okey, kes-kes yang berkait dengan hukum syarak yang diuruskan serentak oleh Mahkamah Keadilan Inggeris. Kita tengok Kita tengok contohnya kes yang berkait dengan uh, apa? Kes The Goods of Abdullah. The Goods of Abdullah ni kes yang berkait dengan apa Kes yang berkait dengan siapa tahu? Kes yang kes The Good of Abdullah ni. Okey, kalau kes The Good of Abdullah ini berkait dengan Mahkamah Keadilan mempunyai bidang kuasa yang sama seperti Mahkamah Tinggi di England. Maksudnya apabila dalam kes The Good of Abdullah ini berkait dengan kes apa? Kes um, kes apa dia? Siapa dia ingat kes The Good of Abdullah ni? Dia punya kes dia tu. Okay, kita ambil ni, kita ambil kes Fatimah. Kes Fatimah versus Logan Okey, kes Fatimah versus Logan ini apabila Francis Light dia masuk ke Pulau Pinang, okey, maka Sir Benson Maxwell berpendapat bahawa Pulau Pinang itu diduduki oleh 4 keluarga Melayu. Maknanya mula-mula masuk dia kata ada 4 keluarga Melayu saja. Jadi apabila orang Melayu tak ramai, so kenapa nak buat undang-undang untuk orang Melayu? Jadi dia kena pakai undang-undang dia lah. Dan, okey, dalam kes Fatimah versus Logan, okey, Hackett Judge berkata, pada tahun 1786, Pulau Pinang adalah sebuah pulau yang seperti padang pasir dan tidak diusahakan. Tidak ada penduduk kecuali beberapa orang nelayan tanpa sebarang institusi yang tetap. Macam sebut tadi lah. Masuk hanya ada nelayan dan ada penduduk saja dan tidak ada institusi yang tetap, tidak ada satu pusat pentadbiran, tidak ada pentadbiran agamanya, tidak ada pentadbiran adatnya, tidak ada. Jadi dia tak tahu sama ada penduduk ni amalan dia apa, tak ada. Jadi sebab tu dia bawa undang-undang Inggeris. Okey, jadi bila itu uh, semua urusan diserahkan kepada Francis Light dan dia telah mentadbir Pulau Pinang secara terbaik dan dia mengawal dengan undang-undang dia sendirilah. Okey. Jadi apabila dalam Fatimah versus Logan ini kes dia berkait dengan orang Melayu lah kan. Orang Melayu tapi orang Islam. Tapi apabila tidak ada satu undang-undang, maka dia pakai undang-undang Inggeris lah untuk mentadbir kes ni lah, kes berkait dengan uh, orang Melayu, perkahwinan ke, pendaftaran anak ke, pusaka ke, wasiat ke, kan. Jadi pada masa tu dia akan letak satu peruntukan undang-undang Inggeris sebagai undang-undang utama untuk orang Melayu Islam. Walaupun dia dalam bentuk perkahwinan orang Melayu tu, kan, dalam bentuk berkait dengan harta pusaka ke, berkait dengan hak penjagaan anak ke, ataupun hak pengesahan taraf anak ke. Jadi kes-kes yang seperti itu adalah menunjukkan bahawa undang-undang Inggeris adalah undang-undang yang inilah. Okey. Kita tengok kes Logan, kes Chinio ni boleh tengok sendirilah, okey. Walaupun tidak dinyatakan secara terang-terangan, kerajaan Inggeris sebenarnya telah menggunakan pakai undang-undang Inggeris yang telah diserap. Jadi dalam piagam keadilan 1, 2 dan 3 itu adalah serapan undang-undang Inggeris secara tak langsung ke dalam tanah Melayu ataupun di Pulau Pinang itu sendiri. Okey. Okey,
Dalam kes Singapura. Okey, kita tengok Singapura. Tadi kita tengok Pulau Pinang. Okey, Singapura diserahkan kepada Inggeris pada tahun 1819 antara Datuk Temenggung dan Sultan Hussein dengan Sir Stamford Raffles. Iaitu syarikat Hindia Timur British. Okey. Jadi diserah kepada Inggeris di antara Datuk Temenggung dan Sultan Hussein. Tadi di antara Sultan Kedah kan. Jadi cara bentuk yang sama penyerahan berlaku kepada Inggeris. Cuma di Singapura ini dia melalui Datuk Temenggung dan Sultan Hussein dan juga seorang wakil daripada syarikat Hindia Timur British. Kedaulatan mutlak telah didapati oleh Inggeris pada tahun 1824 Masihi. Pada tahun 1824 Masihi, Inggeris telah orang kata mendapat kedaulatan dia lah, mentadbir Singapura secara mutlak. Okay? Inggeris mengalami masalah pada awal pemerintahan mereka, mengambil masa yang agak lama untuk memperkenalkan undang-undang mereka. Di Singapura ini, kita boleh tengok mereka itu satu bentuk yang dikatakan agak lama dia nak memperkenalkan, tak seperti di Singapura, tidak seperti di Melaka dan Pulau Pinang. Di Pulau Pinang tu agak awal untuk memperkenalkan undang-undang mereka. Jadi dia masuk tu, dia tengok tak ada orang, tidak ada penduduk, dia perkenalkan. Tapi di dengan Singapura ni, dia seolah-olah macam Singapura ni dah maju. Dan pada masa sama lah di Singapura pun, kalau kita tahu kes Natrah ataupun Natrah ataupun dengan kata lain Maria Herbutina Hertog. Maria Herbutina Hertog. Hello. Sorry ada gangguan. Okey. Jadi apabila macam di Singapura kan, dia ada satu kes Natrah, yang Natrah the movie itu, kalau siapa-siapa tengok Natrah the movie ada tak semasa lepas saya cerita? Tak ada? Ada tak? Alim? Tak ada. Okey, kalau tak ada nanti kalau saya free saya masukkan movie Natrah the movie itu untuk kamu boleh tengoklah apa link dia, saya masukkan link dia nanti ke dalam klip berkait dengan Inggeris di Singapura. Undang-undang Islam tu tak diguna pakai, undang-undang Inggeris itu lebih lebih kuat dipakai, digunakan di Singapura pada masa itu dalam kes walaupun ianya melibatkan orang Islam. Okey. Ini kerana Singapura telah lama berada di bawah pengawasan Temenggung yang menjadi wakil Sultan Johor, dan undang-undang adat Melayu juga telah lama dilaksanakan di Singapura. Jadi pada masa itu undang-undang adat ni lama dah diamalkan, tak seperti di Pulau Pinang. Jadi apabila dia amalkan dah lama, jadi macam dah benda tu dah orang Melayu ataupun orang Islam ni dah betul-betul guna dah. Jadi nak terima undang-undang Inggeris tu agak susah sikit lah. Inggeris memandang rendah undang-undang adat Melayu yang ada. Jadi mereka terpaksa membuat beberapa perjanjian dengan pemerintahan tempatan. Jadi oleh kerana dia tengok undang-undang Melayu ni tak kuat pun, tapi dah lama diamalkan. So macam mana? Dia buat perjanjian lah dengan pemerintahan, iaitu Datuk Temenggung dan Sultan Hussein. Okey, memorandum pada 1823 antara Datuk Temenggung dan Sultan Johor, Sultan Hussein tadilah, dengan Raffles, Stamford Raffles, menetapkan semua perkara berhubung dengan upacara keagamaan, perkahwinan serta perwarisan, undang-undang adat Melayu hendaklah dihormati selagi tidak bercanggah dengan keadilan, akal waras dan peri kemanusiaan. Jadi seolah-olah dia kata dia beri lagi peluang. Pandai tak dia pujuk, dia letak satu perjanjian tu yang mana benda-benda keagamaan ni, perkahwinan ni, yang benda kecil-kecil ni dia tak kacau lah. Selagi mana tidak bercanggah dengan keadilan. Tapi tak bercanggah. Tapi kalau ada percanggahan macam kes Natrah hari itu, ada percanggahan tetap dia pakai undang-undang Inggeris. Walaupun ianya berkaitan dengan keagamaan dan perkahwinan orang Melayu. Kan? Tentang kes Natrah itu dibeli oleh orang Melayu, Natrah itu dijaga oleh orang Melayu, Natrah itu dia masuk Islam pada masa itu dan tidak ada pengesahan bahawa Natrah itu masuk Islam. Jadi banyak benda yang berkaitan dengan keagamaan dan perkahwinan serta perwarisan undang-undang adat Melayu tidak dihormati. Pada mula-mula memanglah kan, sebab Natrah ni dah kes yang tahun berapa dah, 19
60 kan. Jadi dah terkini dah. Tapi mula-mula dia masuk, memang nampak bagus. Okey, cara begini, dia seolah-olah memberi peluang. Okey. Seterusnya, Raffles juga melantik 12 orang magistrat untuk mengendalikan kes-kes sivil dan jenayah yang kecil. Dan mereka mahir dalam undang-undang Inggeris tetapi tidak tahu tentang adat Melayu dan hukum Islam. So, banyak masalah timbul sebagaimana juga di Pulau Pinang. Samalah. Sebab apa? Sebab apabila Stanford Raffles ni, dia latih hakim ataupun magistrat daripada kalangan mereka. Kan? Apabila lantik daripada kalangan mereka, mereka tidak tahu bahawa mereka itu tak tahu undang-undang Islam, tidak tahu undang-undang adat. Dia tak belajar. Macam kita, kalau kita kata lawyer kita, lawyer orang berbangsa Melayu, walaupun dalam bidang sivil. Tapi kadang-kadang dekat macam DIA tu dia belajar juga undang-undang syariah. Tapi orang Inggeris, dia mana belajar undang-undang syariah, terus dia mari nak kendalikan kes-kes yang berkait dengan orang Islam. Jadi masa tu timbul masalah lah. Timbul masalah lah. Kerana apa? Kerana dia letak dia punya hakim ataupun dia letak dia punya magistrat dia itu orang yang bangsa mereka, bukan bangsa Melayu lah. Okay. Kalau letak bangsa Melayu mesti lain kan. Jadi apabila letak bangsa mereka, dia akan jadi apa? Akan jadi mesti taksub pada undang-undang mereka. So banyak masalah timbul lah. Okay. Melaka diduduki kali pertama oleh Inggeris pada 1795. Ini kita masuk Melaka pula. Jadi tadi kita Pulau Pinang, kita pergi ke Pulau Singapura dan macam mana. Dan di Melaka pula diduduki kali pertama oleh Inggeris pada 1795 hingga 1818. Dan sekali lagi menduduki Melaka pada 1824. Dia mari 2 kali. Sekali 1795, duduk sampai 1818. Lama jugalah. Kan? Lepas tu mari pula sekali lagi duduk pada 1824. Dan kita tengok kalau di Melaka sendiri pun, kalau kita siapa orang Melaka kat sini ataupun siapa-siapa yang boleh nak pergi Melaka, pergilah kan. Tengok kesan peninggalan sejarah di Melaka tu masih lagi banyak. Begitu juga dengan Pulau Pinang. Dia dua negeri. Di Singapura kita tak boleh nak campur tangan lah, sebab dia bukan di bawah Malaysia. Dia bukan di bawah Persekutuan Tanah Melayu. Tapi kalau Melaka dan Pulau Pinang ini, kita boleh tengok situ je kesan-kesan peninggalannya yang amat besar, banyak kan di Melaka dan di Pulau Pinang. Kesan-kesan peninggalan British ataupun Inggeris ni. Kerana apa? Kerana lama sangat mereka duduk ataupun lama sangat mereka menjajah. Jadi bila mereka menjajah lama, dengan struktur bangunan pun bangunan style British, sekolah pun style British, bangunan sekolah, bangunan pejabat pertama pun di style British, pejabat pertama pun style Inggeris. Jadi kan, tengok cuba pergi Pulau Pinang, Alim, Aidil pergi Pulau Pinang, siapa duduk Melaka, pergi Melaka tengok, betul tak apa yang saya kata? Memang. Sebab kesan lama penjajahan itu menunjukkan bahawa jelas banyak peninggalan-peninggalan mereka. Tapi peninggalan-peninggalan mereka itu tidak boleh dibuang, tidak boleh dihazaf, tidak boleh diroboh. Itu masalahnya. Negeri-negeri yang ni ditadbir oleh Inggeris ataupun British sebelum ni, contoh Pulau Pinang dengan Melaka lah yang jelas, tak boleh diroboh. Tak boleh. Bangunan dia yang bangunan Formosa ke apa, sebab tak kira lah bangunan apa-apa yang berada di Melaka Pulau Pinang, tak boleh. Sebab apa? Sebab itulah kesan undang-undang yang diperkenalkan oleh Inggeris dan diterapkan di dalam piagam keadilan dia, dan seterusnya dibawa dan diterapkan juga di dalam perlembagaan persekutuan sehingga sekarang. Dan itulah sebabnya tidak boleh kita tak boleh nak, orang kata tak boleh nak campur tangan. Okey, macam seolah-olah bangunan itu kekal menjadi satu adat, tradisi dan budaya negara-negara barat yang pernah mentadbir, pernah menjajah. Dia tak kata dia menjajah, dia mentadbir tanah Melayu. Negara yang dia tadbir, dia nak tunjuk bahawa kekuasaan dia terluas pada masa dahulu dan tak boleh nak robohkan bangunan-bangunan yang pernah. Maknanya kalau kita kata dalam sejarah kita ubah sejarah kita, contoh sejarah pelajaran kita kata
Mana ada, mana yang British pernah masuk ke Melaka? Mana buku dia? Bangunan kita buang dah. Jadi kalau kita buang bangunan, dia tak ada benda lah dia boleh jadikan benda tu adalah tempat asal dia punya menjajah. Tapi kalau kita tak boleh buang, itulah dia nak tunjuk bahawa dia pernah menjajah satu masa dulu tanah Melayu di Melaka, Pulau Pinang dan semua negeri. Jadi kesan-kesan tu dia tak akan beri buang. Kesan-kesan yang dia buat. Bangunan-bangunan contohnya. Ataupun dari sudut bangunan, peninggalan adat dia dan juga dari sudut perkara yang berkait dengan perundangan, berkait dengan sistem pendidikan dan sebagainya. Dia tak akan buang lah maksudnya. Dan dia tak akan berikan kita ni ataupun kerajaan Malaysia untuk buang benda-benda tu. Ataupun hilangkan bukti-bukti bahawa dia pernah masuk ke tanah Melayu. Sebab dia nak tunjuk bahawa dia pernah menjajah ataupun pernah memerintah. Okey. Syarikat Hindia Timur British mentadbir Melaka. Okey. Macam di Singapura jugalah. Undang-undang yang digunakan pakai ialah undang-undang adat, undang-undang Islam, undang-undang adat penduduk tempatan yang bukan Melayu serta undang-undang adat, undang-undang Belanda. Jadi sama juga di Singapura macam mula-mula masuk dia pakai lagi undang-undang adat apa semua kan. Tahun 1826 Piagam Keadilan kedua telah diisytiharkan bertujuan memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Keadilan yang pertama. Jadi Piagam Keadilan kedua yang dibuat tadi dibawa ke Melaka tu adalah untuk memperluaskan, mendetailkan dan memperkemaskan lagi upgrade Piagam Pelanggan pertama untuk dibawa ke Melaka. Ya tengok macam mana kalau dia masih lagi gunakan Piagam Pelanggan pertama seperti mana di Pulau Pinang mungkin tak segah tu kan. Jadi dia nak suruh nampak gah lagi, nampak lagi lebih tersusun, dia bawa Piagam Keadilan yang kedua. Piagam Keadilan kedua dan ketiga menyatakan undang-undang Inggeris akan diamalkan di negeri-negeri selat tetapi tertakluk sedikit kepada sistem masyarakat tempatan. Jadi dia pandai Inggeris British. Dia bawa undang-undang dia tapi amal dah undang-undang dia tapi undang-undang tempatan, rakyat tempatan, sistem tempatan dia guna pakai juga. Ada adat yang kecil-kecil apa semua tu tu dia pakailah sebab dia rasa macam tak terjejas sistem perundangan dia yang besar tadi induk ni. Okey. Dalam contoh kes, boleh tengoklah dalam kes Syarif lawan Mitchell and Anna, kes ramah taat lawan ramah seselatu boleh tengoklah Piagam Keadilan ketiga Mahkamah Keadilan Court of Judicature di negeri-negeri Selat dibahagikan kepada dua, Pulau Pinang dan Melaka dan Singapura. Jadi Singapura dipakai satu dan Pulau Pinang dan Melaka dipakai satu. Okey. Piagam pelanggan dia. Okey. Piagam bukan piagam apa dia? Piagam keadilan, Mahkamah Keadilan. Okey. Kita tengok dalam kes Ramah Seselatu ni kita tengok kita tengok yang sebelum ni. Yang Fatimah Logan Okey. Yang dalam Fatimah Logan itu kita tengok iaitu berkait dengan mahkamah menyatakan bahawa Pulau Pinang adalah sebuah pulau yang tidak diduduki kecuali oleh beberapa orang nelayan. Jadi mahkamah memutuskan bahawa undang-undang terpakai kepada Pulau Pinang pada masa itu ialah undang-undang Inggeris. Yang dalam kes Fatimah Hostel Logan tadi. Jadi orang tu berkait dengan orang Melayu, Islam tapi tidak ada satu benda yang boleh diikuti ataupun pentadbiran Islam. Jadi dia pakai undang-undang Inggeris. Yang kedua, in the Goods of Abdullah, mahkamah memutuskan bahawa undang-undang Inggeris diperkenalkan di Pulau Pinang pada tahun 1807 dan dengan itu adalah undang-undang yang berkuat kuasa dan dengan itu mahkamah memutuskan bahawa seorang penganut Islam berhak melupuskan keseluruhan hartanya secara wasiat walaupun ia bercanggah dengan undang-undang Islam. Dalam kes in the Good of Abdullah ni berkait dengan wasiat. Asalnya wasiat ni dalam sivil. Dalam Islam ni dia panggil undang-undang pusaka ataupun faraid dah. Jadi apabila wasiat, biasanya penama ini dia letak nama orang kata apa? Nama selain daripada orang kata selain daripada isteri, selain daripada anak, selain daripada orang-orang yang lain dapat wasiat, dapat harta pusaka. Jadi kalau wasiat dia berpenama. Kalau dia berpenama itu bukan daripada ahli keluarga dia, bermaksud harta itu boleh kepada orang yang dinamakan tadilah. Itu konsep wasiat. Konsep civil punya bidang kuasa.
di tanah Melayu pada masa dulu. Jadi dalam kes In the Good of Abdullah ini, dia kata undang-undang terpakai berkait dengan pusaka mesti pakai wasiat. Dia pakai wasiat. Okey. Lepas tu kita tengok dalam kes Ramah versus Latun. Okay, dalam kes Ramah versus Latun ini di mana mahkamah mengatakan bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing tetapi undang-undang tempatan dan undang-undang negara. Mahkamah mesti mengambil perhatian kepada undang-undang ini dan mengisytiharkannya sebagai mengisytiharkannya. Okey. Tapi dalam kes Ramah versus Latun ni memutuskan bahawa undang-undang Islam bukan undang-undang asing, maka mahkamah tidak boleh memanggil pakar-pakar undang-undang Islam untuk memberikan keterangan mengenainya dan hakim-hakim sivil dianggap boleh membicarakan kes undang-undang Islam secara terus. Jadi dia kata dia tak payah panggil pakar-pakar undang-undang Islam daripada mana-mana, tak payah panggil. Dan pada masa itu pun di Melaka, di Pulau Pinang pun tidak ada orang yang pakar-pakar dalam bidang syariah ini. Jadi oleh itu dia kata hakim-hakim mahkamah sivil dianggap boleh membicarakan kes undang-undang Islam secara terus. Jadi orang yang ada background sivil ataupun yang hakim mahkamah sivil boleh masuk ke mahkamah. Bukan boleh masuk, boleh membicarakan kes-kes syariah ataupun boleh membicarakan kes yang melibatkan orang Islam. Okey. Ini menyukarkan mahkamah sivil kerana hakim sivil tidak ada kepakaran dalam undang-undang Islam dan akibatnya banyak kes yang melibatkan undang-undang Islam terpaksa diputuskan dengan cara sivil dan bercanggah dengan Islam. Jadi dia putus dengan cara dia lah. Sebab dia kata kalau nak ambil orang pakar dalam syariah pun tak ada. Jadi dia ambil orang yang pakar dalam bidang sivil. Orang yang pakar dalam undang-undang sivil dia kena letak satu orang yang berkait dengan mahkamah dia lah. Mahkamah sivil ataupun mahkamah Inggeris ataupun common law. Okey, seterusnya kita tengok negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay. Negeri-negeri Melayu sekutu ini adalah hasilnya adalah dah campur tangan Inggeris dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sekutu bermula di Perak melalui perjanjian Pangkor pada 1874. Okey. Iaitu melalui perjanjian Pangkor. Okey, tadi melalui Sultan Kedah, waktu melalui Sultan Temenggung, Sultan Melaka, Sultan Husein dan di Perak ini ataupun negeri Melayu sekutu kita ambil di Perak ini adalah melalui perjanjian Pangkor pada 1874. Wakil Inggeris ialah Sir Andrew Clark. Okey. Perjanjian Pangkor memperuntukkan supaya menerima satu residen Inggeris yang akan menjadi penasihat kerajaan. Okey. Jadi penasihat kerajaan ni adalah diwakili oleh satu residen Inggeris, seorang residen Inggeris. Okey, sebelum Inggeris, undang-undang di negeri Melayu Bersekutu terletak pada raja-raja dan orang-orang besar negeri dan ketua kampung yang diberi tauliah atau surat kuasa oleh sultan berdasarkan hukum syarak dan adat. Jadi sebelum tu, kalau negeri Perak ke, negeri mana-mana lah yang negeri-negeri bersekutu, orang-orang besar dia atau negeri. Tak. Jadi pada masa tu. Okey. Tapi orang Inggeris masuk, dia letak satu residen. Okey, tugas residen adalah pelindung kepada rakyat Inggeris dan pedagang asing. Tugas presiden ini. Iaitu yang kedua menguruskan hal ehwal luar negeri, hal luar negeri Melayu. Yang seterusnya ejen perubahan dalam membentuk birokrasi pentadbiran corak barat dan seterusnya pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang berlaku. Okay, jadi kalau kita tengok dia letak satu residen ini ataupun tugas residen adalah untuk pelindung kepada rakyat Inggeris dan pedagang asing. Betul tak? Dia bukan nak jaga sangat hal ehwal orang Melayu tu. Tapi dia nak ada perlindungan rakyat dia. Ada pedagang-pedagang asing lah, pedagang daripada dia lah, tempat dia lah. Ada orang kata apa? Ada pelindung. Dan seterusnya menguruskan hak ehwal luar negeri Melayu. Berkaitan dengan negeri Melayu ni, bersekutu ni, dia nak urus, dia letak di residen untuk campur tangan di negeri Melayu dan ejen perubahan dalam bentuk birokrasi pentadbiran. Dia nak suruh berubahnya daripada undang-undang adat, undang-undang Islam, dia letak residen, dia tukar kepada birokrasi dan pentadbiran corak British Barat. Okey, di Pahang pada tahun 1887. Seorang ejen Inggeris mempunyai tugas yang serupa dengan pengurusi konsul yang telah dilantik. Kalau kita kata
Presiden ini kalau masih ada sekarang ini di setiap negara lah. Kalau Malaysia kita ada satu ada konsul, konsulat, kedutaan, duta besar Perancis di Malaysia contoh begitu. Dia yang apa residen ni begitulah tugas dia pada masa tu dengan skop yang dengan skop yang hampir sama tapi keadaan berbeza masa dan juga wilayah lah. Dulu kecil, sekarang ni besar. Sekarang ni duta Inggeris contohnya, duta Amerika ada seorang je dekat Malaysia gitu. Kalau dulu di tiap negeri kan. Okey, seterusnya Negeri Selangor residen pada 1875 dilantik dengan desakan supaya Sultan Selangor menerima residen. Okey. Ni di Selangor ni macam ada satu desakan lah. Macam di negeri Perak mungkin tidak ada desakan tapi di Selangor dia ada desakan supaya uh, ada residen ataupun diletakkan seorang residen dia di situ. Okey, di Negeri Sembilan pada 1874. Okey, di mana Datuk Kelana Sungai Ujong meminta seorang residen. Ini daripada Negeri Sembilan ni orang ni sendiri, orang apa? Pembesar di Negeri Sembilan sendiri yang meminta seorang residen untuk mentadbir. Ada negeri-negeri yang suka setuju, ada negeri-negeri yang tak setuju. Tak sama. Pahang pada 1887, Inggeris mempengaruhi Sultan Pahang supaya menerima Inggeris, iaitu menerima seorang residen. Iaitu 1888 berlaku pembunuhan ke atas seorang rakyat Inggeris. Jadi di Pahang kan kita tengoklah sebelum ni uh, ada residen dibunuh, ada wakil Inggeris dibunuh. Di Perak ada, tak, di Pahang ada. Semua negeri ada sebenarnya. Kalau kata pemberontakan orang-orang Islam, orang Melayu ni pada masa dulu nak melawan residen ni lah. Tak, Mak Kilaunya di Pahang, Datuk Gajahnya, Tok Jangguknya, Abdul Rahman Limbungnya kan. Inggeris memaksa Pahang menerima residen. Jadi oleh kerana Sultan Pahang ni apa di Pahang ni adalah negeri ada oleh kerana berlakunya pembunuhan ke atas rakyat Inggeris, maka Inggeris ni paksa Pahang terima residen untuk dia nak jajah, dia nak takbir. Kalau dia kalau dia tak letak dia residen, dia tak ada kuasa untuk nak menguruskan kuasa kalau berlaku pembunuhan ke kekecohan apa semua. Perjanjian Persekutuan 1895 memperuntukkan Raja-Raja Melayu bersetuju iaitu menerima seorang pegawai Inggeris yang dipanggil sebagai Resident General sebagai ejen dan wakil kerajaan British di bawah Gubernur Negeri-Negeri Selat. Okay. Dan terbentuknya Negeri Melayu Sekutu pada 1895 dan Majlis Persekutuan 1909 iaitu kuasa asal Sultan telah menjadi semakin kurang. Masa residen ada tu kuasa Sultan kurang lah. Sebab apa? Sebab Sultan ni tak tahu apa. Okay. Seterusnya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okay, tadi negeri-negeri bersekutu. Okay. Perak. Okay. Apa dia? Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Kan? Dan negeri-negeri yang tidak bersekutu pula adalah negeri-negeri contohnya 5 buah, Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis.